Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini saya diberikan satu video untuk diberikan reaction. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Ulama-ulama dulu dalam kitab-kitab fiqh kata, apabila manusia sunat bagi orang kalau nak pergi sembahyang Jumaat, sunatnya setubuh isteri dulu. Supaya apabila dengar khutbah dia boleh tenang. Begitu jugalah apabila seorang setengah amalan ulama-ulama dulu lah. Kalau mengaji, kalau baca kitab tak faham, maka dia pergi jumpa isteri dia setubuh. Apabila setubuh, mari selalu idea. Boleh ngarang kitab selalu, boleh faham ibarat kita. Dulu kau dok, tak biasa nikah. Kalau orang biasa nikah, patut pun. Jadi kalau orang tak biasa nikah, kalau menadah kitab ni, jolo. Kau amat tak percaya. Ya tak boleh terang kau ni, dia kena nikah. Alhamdulillah kita telah tengok video berkenaan sama-sama. Jom kita berikan sedikit reaction. Sahabat-sahabat, apabila kita mendapat satu berita baru tetapi pelik dan janggal, kita semak dulu, tak kiralah siapa pun yang menyebutkannya, sama ada seorang tokoh atau orang kebanyakan. Sekalipun kenyataan seorang tokoh yang banyak caritnya, saya fikir meletakkan tanda aras kepada keadilan adalah sangat utama. Mengapa saya sebutkan hal ini? Kerana saya berasa cukup tidak selesa apabila ada daripada kalangan netizen yang bertindak memperlekehkan dan menganjing beberapa orang ustaz dengan pelbagai gelaran, termasuk kepada Ustaz Muhaizat. Cukuplah tahzir diberikan oleh ulama dan asatizah yang mahir dalam bidang masing-masing. Adapun orang awam, kekalkanlah berguru dengan orang yang tidak ditahzir dan tidak melampau dalam memperkatakan tentang seseorang, apatah lagi jika dia seorang Muslim. Kedua, sebahagian orang menyangka bahawa menjadi sunat yang khusus untuk bersetubuh dengan isteri pada malam Jumaat, sedangkan tidak ada satu pun hadis yang sahih ataupun mana-mana ayat Al-Quran yang menyebutkan berkaitan tentang kelebihan khusus bersetubuh dengan isteri pada malam Jumaat. Bahkan semakan silang saya terhadap video-video Buya Yahya daripada Indonesia dan ustaz-ustaz kita di Malaysia macam Ustaz Zaidrus juga menunjukkan bahawa tiada sebarang dalil khusus yang digunakan untuk menggalakkan persetubuhan di malam Jumaat. Adapun persetubuhan pada hari Jumaat seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat dalam video tadi, terdapat satu hadis yang menarik untuk disemak. Nabi SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah summa raha faka'annama qarraba badanah." Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dengan mandi janabah, iaitu mandi setelah bersetubuh, kemudian dia bergerak menuju ke masjid seumpama dia berkorban dengan seekor unta. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim, dia jelaskan tentang hadis ni. Dia sebut, dia kata, "Ma'nahu ghuslan ka ghusli janabah fi sifat, hadha huwal masyhur fil tafsirihi." Maksud sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dengan mandi junub, maknanya ialah mandi seperti mandi janabah pada sifatnya. Dan ini adalah pandangan yang masyhur dalam menafsirkan maksud hadis ini. Wa qala ba'du ashabina fi kutubil fiqhi al-muradu ghuslul janabah haqiqatan. Qalu wa yustahabbu lahu muwaqa'atu zawjati liyakuna aghadda lil basari wa askana lin nafsihi. Sebahagian ashab mazhab Asy-Syafi'i di dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan yang dimaksudkan dengan mandi janabah itu ialah mandi junub sebenar-benarnya. Mereka menyatakan bahawa sunat untuk bersetubuh dengan isteri kerana ia dapat menundukkan pandangan serta memberikan ketenangan. Wa hadha dha'ifun aw batilun wa sawabu ma qaddamnah.
Sedangkan ini adalah pandangan yang lemah dan batil. Pandangan yang tepat ialah yang telah kami sebutkan sebelum ini. Anda boleh rujuk kenyataan Imam An-Nawawi rahimahullah ini dalam Syarah Sahih Muslim jilid yang ke-6 muka surat 135. Daripada kenyataan Imam Nawawi ini kita dapat faham bahawa Imam Nawawi menyebutkan tentang perselisihan pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i sendiri berkaitan penjelasan maksud hadis berkenaan. Memang wujud pandangan di dalam mazhab Syafi'i yang menyebutkan sunat untuk mandi sebelum Jumaat kerana memberikan ketenangan dan menundukkan pandangan. Tetapi ini adalah pandangan yang tidak tepat menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana menurut beliau, mandi janabah itu ialah mandi sunat yang dilakukan seperti mandi janabah selepas bersetubuh. Bukanlah sebenar-benar mandi janabah. Ia hanya sama daripada sudut mandi sahaja, sifat mandi sahaja. Tetapi bukan daripada sudut hukum. Oleh sebab itu, Imam Nawawi tidak bersetuju apabila ada orang menyandarkan pandangan mandi junub itu kepada pandangan di dalam mazhab Syafi'i sehingga beliau menyatakan dan membetulkan kenyataan itu dengan label batil. Maksudnya, batil daripada sudut mazhab Asy-Syafi'i. Tidak boleh nak pergi sandar kepada mazhab Syafi'i. Tetapi kalau awak nak sandarkan kepada mazhab yang lain, pandangan orang lain, tidak menjadi masalah. Pandangan ini juga turut dipersetujui oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan, وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِلْكَيْفِيَةِ لَا لِلْحُكُمِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ. Dan zahirnya, ia adalah sama penyamaan daripada sudut bentuk sahaja, bukan daripada sudut hukum. Dan inilah pandangan kebanyakan ulama. Anda boleh rujuk dalam Fathul Bari, jilid kedua, muka surat 366. Maka jelas di sini menunjukkan bahawa mandi yang dimaksudkan di dalam hadis itu ialah mandi sunat hari Jumaat, bukan mandi junub, bukan mandi setelah bersetubuh. Jadi kalau kita nak sandarkan isu ini kepada pandangan sebahagian para ulama, ia benar memang wujud pandangan berkenaan. Kita boleh bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Muhaizat. Memang betul ada pandangan berkenaan, tetapi ia adalah pandangan yang cukup lemah. Ketiga, adapun isu para ulama akan bersetubuh dahulu sebelum menulis kitab, atau apabila mereka tak berjaya memahami sesuatu perkara, mereka akan bersetubuh dahulu, kemudian barulah mereka mendapat banyak idea dan fikiran lebih jelas selepas bersetubuh. Yang ni saya tak tahu asalnya daripada mana. Boleh jadi memang ada ulama yang melakukan hal itu, boleh jadi, tetapi ia bukanlah amalan yang dikenali oleh para ulama di dalam hal ini. Menjadikan ia sebagai amalan para ulama dahulu perlu diteliti terlebih dahulu, kerana sekadar pengetahuan saya yang lemah ini, apabila para ulama merasa tidak memahami tentang sesuatu perkara atau bertujuan untuk menulis sesuatu buku, mereka akan melakukan solat sunat terlebih dahulu, bukanlah mereka bersetubuh. Apatah lagi para ulama-ulama yang kita kenal ini akan memilih tempat yang bagus dan terbuka untuk menulis buku-buku mereka. Antaranya penulisan buku Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sendiri sebut, "Sanaftuhu bil Masjidil Haram wa ma adkhaltu fihi hadithan hatta istakhtartu Allah Ta'ala wa sallaitu raka'atain wa tayaqqantu sihhatihi." Aku mula menulis kitab aku ini di Masjidil Haram. Tidak aku masukkan satu hadis pun, melainkan setelah aku salat istikharah kepada Allah dan meyakini kesahihannya. Anda boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, muka surat 347. Jadi kalau sudah menulis di Masjidil Haram, di mana pula tempat untuk bersetubuh? Yang itu adalah perkara yang kita boleh tangkap daripada kenyataan Imam Al-Bukhari. Demikian juga apa yang kita boleh belajar daripada kenyataan Imam Al-Bukhari yang telah saya baca tadi, ialah amalan yang dilakukan oleh para ulama ketika menulis bukanlah bersetubuh, tetapi mereka solat terlebih dahulu, istikharah kepada Allah, meminta ilham dan bantuan daripada Allah. Itulah yang menjadi amalan para ulama kita, bukan bersetubuh sebelum menulis buku. Walaupun jika dia mahu bersetubuh, ulama ke siapa-siapa ke, mahu bersetubuh sebelum tulis buku, itu tidaklah salah, kerana ikatan perkahwinan telah menghalalkan persetubuhan sebelum hang nak tulis buku, waktu hang duk tulis buku, ataupun lepas menulis buku. Tak ada masalah langsung untuk awak menulis, sebelum menulis, ketika menulis, selepas menulis, untuk awak bersetubuh. Silalah bersetubuh
tubuh. Tetapi bila awak letakkan itu sebagai amalan para ulama, kita confuse dengan hal ini. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, jika anda nak dapatkan buku Sahih Al-Bukhari, buku penulisan Imam Al-Bukhari yang cukup hebat dan cukup menarik, diterjemahkan di dalam bahasa Melayu Malaysia ini, saya letakkan link dekat bahagian description. Sekarang ni kita sedang ada promosi untuk pembelian full set 12 jilid. Anda boleh dapatkan dekat Shopee pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Moga Allah Taala mudahkan urusan kita, menjayakan projek memadaikan umat dengan ilmu. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.